Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi pada semua pelajar tingkatan 5, okey, yang mengambil ekonomi. Okey, jadi hari ini kita masuk pada bab 2, Malaysia dan ekonomi global. Okey, kita tengok definisi globalisasi. Apakah itu globalisasi? Selalu awak guna dalam karangan. Okey, menuju era globalisasi contohnya, tapi tak tahu apa benda globalisasi. Okey, so kalau tengok definisi kat sini, globalisasi ialah proses interaksi dan integrasi antara manusia, firma dan kerajaan. Dia mesti ada 3 ni. Manusia, firma dan kerajaan ni sebenarnya unit ekonomi. Okey. Kalau sebelum ni awak belajar, unit ekonomi ada 3. Individu, firma, kerajaan. So, samalah. Okey, globalisasi ni proses interaksi. Interaksi tu dia macam bercakap lah, komunikasi. Dan integrasi tu macam perpindahan, macam itulah pergerakan, macam tu integrasi. Okey, dalam pelbagai negara. Globalisasi menyebabkan sepadan antara negara seolah-olah tidak wujud dan dunia dianggap sebagai satu unit. Okey, maksud dia globalisasi ni macam dunia tanpa sepadan. Maksudnya orang nak pergi mana-mana, tak ada halangan yang memisahkan antara negara dengan negara lain. Maksudnya bebas lah. Macam awak duduk dalam negara sendirilah. Boleh nak ke daerah sana, daerah sini. Macam itulah globalisasi. Tiada sempadan antara negara-negara lain. Semuanya boleh keluar masuk sesuka hati. Okey, ciri-ciri globalisasi. Pasaran baharu, peserta baharu, kaedah komunikasi baharu, peraturan norma baru. Itu ciri-ciri globalisasi. Okey. So, kita tengok satu persatu pasaran baharu. Apa ciri-ciri globalisasi yang berkait dengan pasaran baharu ni? Okey, pasaran penggunaan global dengan jenama global, perkembangan pasaran global dalam perkhidmatan perbankan, insurans, pengangkutan dan lain-lain, kelonggaran undang-undang. Okey, ini dia punya fakta lah. Okey, pasaran baharu, peserta baharu, komunikasi baru dan ada berapa lagi? Kelonggaran undang-undang. Peraturan dan norma baru ni lah yang undang-undang ni. Okey, tapi tak apa, kita terus je sebab memadai awak ingat dia punya fakta dia. Pasaran baru, peserta baru, kaedah komunikasi baru, peraturan dan norma baru. Okey. So, kita terus je pada syarikat multinasional. Apakah syarikat multinasional? Multi. Apa maksud multi? Maksudnya pelbagai. National tu ialah negara. Jadi, pelbagai negara. Syarikat yang boleh beroperasi dalam banyak negara sebenarnya maksud dia. Okay, syarikat multinasional ialah firma yang beroperasi di beberapa negara. Macam cikgu cakap tadi, secara serentak. Contohlah dekat Malaysia. Dekat negara lain pun ada. Okey? Contohnya contohlah Saim Dabi. Awak mungkin pernah tengok Saim Dabi, signboard dia kan dekat kelapa sawit lah, apa-apa produk. Tapi dia bukan kat Malaysia saja. Okay, kat luar negara pun ada Saim Dabi dalam negara lain. Jadi tu contoh syarikat multinasional. Ni Saim Dabi. Axiata. Pernah dengar Axiata? Celcom Axiata. Jadi maksudnya bukannya Celcom tu ada kat Malaysia je, negara lain pun dia ada. CIMB Group. CIMB bukan Malaysia saja, negara lain pun ada, Maybank. Okay. Tu contoh syarikat multinasional yang beroperasi dalam banyak negara secara serentak. Okey. 3 ciri. Jadi syarikat multinasional, firma besar, sah-sah lah besar. Macam Celcom besar kan. Okey. Cawangan beberapa buah negara. Okey. Pemindahan teknologi yang canggih. Mestilah canggih. Kalau tak macam mana dia nak berkembang dekat negara lain juga kan. Secara serentak. Okey. Semua cawangan dikawal oleh firma induk negara asal. Maksudnya yang kontrol tu yang mula-mula yang buat. Negara mana yang buat. Dia lah. Maksudnya mungkin dikawal secara dia pakai sistem lah. Dia boleh tengok dekat negara lain kan. Macam mana perkembangan. Okey. Dorongan syarikat dalam operasi antarabangsa. Okey. Apakah dorongan syarikat multinasional tadi?
Okay, faktor-faktor dia, sebab-sebab dia meluaskan pasaran. Sebab itulah dibuat syarikat multinational. Sebab apa? Sebab nak luaskan pasaran. Kalau dia buat dalam negara dia, satu saja negara, tak luas. Maksudnya tak adalah dapat untung banyak. Okay? Pelindungan perdagangan, kos pengangkutan yang tinggi, bahan mentah atau hasil bumi yang unik, tenaga buruh dengan kemahiran khusus. Okay. Itu faktor-faktor dia. Okay, pelindungan perdagangan maksudnya bila dia buat operasi kat negara lain, dia ada juga pelindungan perdagangan tu, perniagaan lah, sebab dia dah kerjasama dengan negara lain kan. Kos pengangkutan yang tinggi. Okay, dia buat kat negara lain sebab dia boleh jimatkan kos, sebab kos tinggi. Kalau dia buat dalam satu negara, bila dia nak sebar kat negara lain, kena pergi balik macam tu, kos tinggi. Jadi baik dia buat terus kat negara lain tu, dia terus menapak kat situ. Seterusnya bahan mentah dan hasil bumi yang unik. Kadang-kadang contohlah sayam dabi, kelapa sawit. Kenapa dekat Malaysia? Sebab tak semua negara yang tanah dia bagus untuk kelapa sawit. Sayam dabi. Sayam dabi tu bukan untuk kelapa sawit saja, banyak produk lain. Cikgu bagi contoh je yang tu. Tenaga buruh dengan kemahiran khusus. Ni pun sama. Kadang-kadang kita buat bisnes kat negara lain, buat syarikat multinational sebab mungkin negara dia teknologi lebih canggih, jadi mestilah buruh dia lebih bagus. Tu antara dia faktor-faktor. Okey, ni penerangan dia, cikgu dah terang dah tadi. Okey, dia ada risiko juga syarikat multinational ni. Tak nak kata ada kelebihan dia, memang ada, tapi risiko atau keburukan dia pun ada. Ni contoh, risiko kehilangan aset akibat peperangan, biasalah melibatkan negara lain kan. Risiko perubahan parti politik, kekurangan kemudahan. Tak semua negara yang canggih ya teknologi. Tenaga buruh tidak kemahiran, sama juga. Tak semua tenaga buruh kat negara tu berkemahiran. Kemungkinan menerima bantahan masyarakat setempat atau tempatan. Yalah, sebab itu produk dari negara lain. Kadang-kadang negara tu sendiri tak terima. Nanti orang kata tak sokong produk dia. Jadi dia bantah lah, macam boycott kan. Risiko kesukaran mendapat balik keuntungan. Yalah. Okay, sebab tak tahu kita berniaga kat negara orang kan, multinational. Dan kadang tak tahu untung ke tak. Okay. Sebenarnya faktor penggalak globalisasi. Okay. Dengan kata lain, kebaikan. Kebaikan dia mungkin berpotensi menyumbang pada pendapatan negara. Okey, menyedari kepentingan semua pelaburan. Faktor dia lah proses. Okey, inisiatif tersebut inisiatif kerajaan. Peranan kerajaan, infrastruktur teknologi, maklumat dan kongsi yang maju, infrastruktur pengangkutan yang baik, pelancongan. Itu antara inisiatif untuk yang syarikat multinational tadi. Ini tak ada benda sangat, cuma awak kena ingat yang pasal yang tadi. Yang penting biasa kalau dalam soalan, yang ni, item-item yang 5 ni, tu awak kena tahu definisi dia sikit, ciri-ciri dia. Yang lain tu dia jarang sangat tanya. Itu lebih kepada penerangan atau perincian dia je. Okey. Seterusnya awak kena tahu juga pelaburan langsung asing tu apa. Pelaburan langsung asing membina kemudahan pengeluaran di negara lain, pengambil alihan syarikat, sesama dengan syarikat tempatan, buka subsidiari. Itu ialah pelaburan, jenis-jenis pelaburan lah langsung asing. Itu sekadar pengetahuan. Kesan positif pelaburan langsung asing. Bagusnya pertumbuhan ekonomi, pindahan teknologi, meningkatkan kemahiran modal insan, meningkatkan modal pelaburan. Okey, yang ni tajuk ni banyak teori, so banyak awak kena hafal ya. Kalau mengiraan tu lain lah kan. Okey,
So cikgu rasa stop sampai sini lah dulu sebab banyak sangat. So nanti kita masuk pada ni. Apa kaitan antara ni? Penerangan dia, pertumbuhan ekonomi semua tu. Okey, nanti kita masuk dekat muka surat 10 ni. Okey, jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat belajar elok-elok ya. Sebab belajar online ni tahulah macam mana. So awak kena rajin membaca. Okey, kalau rajin membaca, maafkan insya-Allah awak boleh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.